sangat banyak jemputan untuk bercakap tentang kewangan, bagaimana untuk mengurus kewangan kerana ramai yang mengadu domba. Saya punya phone number pun memang is meant for public. WhatsApp duk masuk ni banyak duk tanya because depa ni panik. Mana dengan hilang kerja, mana hilang punca pendapatan, duit tak ada, simpanan habis, hari-hari nak makan Can you imagine? Mungkin kita tak duduk di tempat depa, mungkin. Tetapi kalau katalah terkena batang hidung kita, kalau kata letakkan diri kita, bayangkan mereka yang 3 industri yang telah dinamakan iaitu tourism, airlines, industri yang mana mereka ni totally orang kata totally effect lah. Tak boleh nak terbang, tak boleh nak berniaga, tak boleh nak buka hotel, pelancongan tutup hilang kerja, totally lost income. So sangat ramai yang kita dah bantu. Dan yang pertamanya, saya teringatlah, ini bukan kata-kata saya tapi saya nak pinjam. Saya nak pinjam apa yang Profesor Muhayya kata, to remain as a positive person, you need to be grateful. Untuk kita menjadi seorang yang positif ni, kita kena bersyukur. Kita ni sebagai manusia, kadang-kadang kita ni overlook, terlepas pandang. Kita tak nampak, kita tak perasan sebenarnya apa yang kita ada. Rezeki yang masih kita ada hari ni Kalau kata tanya saya terus terang, saya abang betul-betul jangan marah Kalau dulu kita cakap berlapik dah nak abang terus terang. Hampa pergi shopping buat apa? Tak raya, duduk rumah saja, pakai mana ada sudah. Baju baru kena beli sepasang saja sudah. Tak usah duduk membazir. Tengok Sogo tu sakit, bukan sakit hati, sakit jiwa. Tak reti takut, tak reti duduk rumah. Okey, itu sebab itu bersyukur kerana untuk menjadi seorang yang positif, kekal positif, kita kena syukur selalu Sebab apa? Perayaan ni, kita ni, saya nak tanyalah. Pandemik ke, tak pandemik ke, raya itu tetap berlaku. Puasa itu tetap berlaku. Sentiasa ada every year. Jadi bersyukur Allah menemukan kita dengan Ramadan hari ini. Bersyukur Allah menemukan kita dengan Syawal pada tahun ini. Tahun depan kita tak tahu. So bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur anak isteri ada. Bersyukur ada suami, ada isteri bersama dengan kita. Walaupun ahli keluarga jauh, tapi bersyukur bahawa mereka itu masih sihat. Bersyukur anda masih bekerja dengan tabung haji dan masih bergaji. Ya Allah, tak kena potong pun walaupun sekupang. Walaupun MC, walaupun kerja work from home. Kalaulah tabung haji kata untuk mereka yang work from home, sebab kami tak tahu hampa bangkit tidur pukul berapa, hampa buat kerja start pukul berapa, kami nak start potong gaji. Adakah dia kata macam tu? Tak ada kan. Bermakna sama juga seperti kami di Bank Negara. Gaji masih jalan Makanya bersyukurlah dengan kita ada Makanya tadah tangan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasihlah atas segala-galanya Beletiaknya panjang. Baik Ustaz Syakir je cakap, bukan Cik Liz. Alright, okay, next. Okay lah ni kita nak cerita bahawa beza raya kali ini memanglah sangat bezanya. Kenapalah berbeza tahun ini? Kerana apa? Kerana PKP Dan PKP tahun ini merupakan PKP yang kedua. Kita sudah pun meraihkannya norma baru pada tahun lepas. Saya teringat pagi-pagi buta Cool FM telefon lah Cik Liz ni pukul 7 pagi. Cik Liz boleh tak ke udara? Distribute makanan. 7 suku nak cakap apa? Dia kata 7 suku tolong cakap Ustaz macam mana ni PKP ni nak ke depan dengan keadaan PKP. PKP ni kita nak bagi tahu bahawa beza raya kali ini adalah raya musim PKP. Okey. So maknanya saya nak cerita, Ustaz Syakir dah kata saya berada di Permata Ampau. Adik-beradik saya yang bongsu, ni dia berniaga. 2 hari lepas ujian Allah Ta'ala di akhir-akhir Ramadan, ribut melanda di kawasan Sungai Dua dekat-dekat dengan Sungai Dua nak pergi alur startnya tol tu kan. Belah-belah kami Pematang Pasiak Sungai Dua ni ribut. Makanya keseluruhan bazar Ramadan itu orang kata apa, kemah depa runtuh, kemah depa melayang, termasuklah juga adik-adik saya punya kanopi koyak rabak. Dia meniaga roti bom, roti telur, roti bom daging, roti bom telur, roti bom. 3 jenis dia meniaga. Nasib baik tepung dia tak bawa keluar daripada bekas. Kira tak meniaga terus hari tu. Dengan ayak naik itu adalah hari kedua. Hari sebelum tu dia bantai ribut sama sampai lecah parah petih.
orang nak pergi beli pun tak boleh. Makanya itulah orang kata ujian. Hari ni alhamdulillah dia bagi panas. Saya kata kat dia tak apa, hampir awal pukul 3 hampir tebak dulu. Hampir tebak, bubur dalam bekas. Kalau kata hujan mai belah petang, kalau kata yang dah jual sebahagian tu hampir buat moreh. Ujung-ujung Ramadan ni kan disarankan kita bersedekah. Jadi kalau tahun lepas tak ada terus bazar Ramadan. Tahun ni kurang-kurang dia bagi. Dah dia bagi kita sifat sebagai manusia ni. Sebab tu saya kata nak ajak manusia ni bukan senang. Serupa juga dengan pendidikan kewangan. Saya merupakan seorang bekas kaunselor. Dok deal dengan orang hari-hari yang ada masalah ni. It's very hard. I have to admit, saya kena mengaku, nak ajak orang bukan senang. Nak ubah attitude orang bukan senang. Sebab tu kewangan saya habaq hari ni, yang kena ubah adalah tuan-tuan, puan-puan. Kena ubah hari ni. Kalau bukan hari ni, bila? Bila nak start? Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa yang nak tolong ubah? Kita yang kena ubah. Kalau selama hari ni, formula kewangan kita tak menjadi, kita kena ubah. Kita kena ubah. Ya, sebab itu bazar Ramadan kena biasakan. Saya tak pergi bazar Ramadan. Saya takut. Ya, orang dengan ramai nak kena pergi scannya. Ada yang tak heran bawa usung anak-anak. What you are looking for. Okay? Ni psikologi nak abang. Psikologi. Psikologi kata, kalau dia tak limat saya, dia tapau semua. Kelas psikologi pun dia tapau. Psikologi kata, orang yang patut pergi beli barang rumah adalah suami. Adalah lelaki. So kalau kata RM4 nak makan apa-apa, bang ni duit RM20, tolong pergi beli sat martabak. Murtabak. Tolong pergi beli sat martabak ayam satu, daging satu, bawa balik. Hampa jangan ikut. Sebab apa? Lelaki ni sifat dia, psikologi kata mereka ini pantas, cergas, spesifik. Hampa kata beli murtabak lah dia beli. Benda lain dia takkan pandang dah. Dia beli murtabak, lepas tu dia beramboi balik dah. Dia tak tengok benda lain. Tapi kalau mau kata kita, mau kata kita ni, orang perempuan kalau pergi bazar Ramadan, niat di hati nak beli murtabak, ya Allah, tapi sampailah bazar Ramadan, tempeyek pun dia beli, kuih ketayap dia beli, murtabak dia beli, nasi rabu, laksam, penuh meja. Penuh meja. So itu yang dikatakan psikologi, the best person to buy things adalah suami. Kena admit. Sebab tu suami isteri ni kan dia complement each other kan, dia saling melengkapkan. Alright, kemudian at the same time, okay, raya baru ini apa yang of course tiada ziarah menziarahi. Don't you think that when you want to relate with money, kan, semua ni is relate dengan duit lah. Tapi bazar Ramadan, tak ada lah berlaku bazir. Tak ada lah pembaziran Ramadan. Tiada ziarah, alang-alang boleh ziarah no, duduk di Penang, nak pergi sampai Tepeng nak kena bayar tol, nak kena bayar duit minyak, nak macam mana ziarah menziarah, maka kejadian itu tidak berlaku. Kak saya duduk tak jauh pun, dia duduk Kulim je, kak saya. Tapi Kulim dah PKP, Kedah dah PKP. Tak boleh rentas rumah kami dengan rumah dia, not even 20 km pun. Tapi tak boleh mas, arahan. Ya. Kami tak jumpa pun sepanjang Ramadan ni. Duk video call saja walaupun tak jauh pun 20 km. Ya, maknanya apa? We have to obey. Dia bukankah sifat manusia itu? Ustaz ni nak khabar ni. Sifat manusia sebagai khalifah itu, dia kata apa? Mentadbir dan mengurus. Jadi kita kena takbir dan urus diri kita. Takbir dan urus diri kita dan keluarga kita. Termasuklah urusan yang melibatkan kewangan. Kewangan ni you cannot blame others. You blame yourself. Siapa yang pergi ambil loan? Kita. Siapa yang buat pinjaman? Kita. Siapa yang pergi bank? Kita. Adakah kena ni orang bagi pacu pisau tan leher ni, hang kena pergi buat loan? Tak ada. Kita sendiri yang pergi. Tapi bila mai dekat AKPK, bila ada masalah, kebanyakan kata saya tak bersalah Cik Liz. Yang bersalah bank. Sebab dia buat promosi. Siapa suruh dia buat promotion kat shopping mall? Siapa suruh dia mai buat promosi kat office? Siapa suruh dia buat phone call ambil cash? Semua salah bank, kita tak salah. Alright. Kerajaan pun dah keluarkan satu prosedur. Dia kata SOP dipatuhi apa? Tak ada rumah terbuka. Saya teringat satu kes lah. Kes lama lah. Bukan kes baru lah. Ya, orang Melayu, mestilah orang Melayu ni beragama Islam. Begitulah nah. Satu orang ni ya, dia buat rumah terbuka, dia apply loan tau, 50,000 dia apply dengan bank ni semata-mata nak buat rumah terbuka. Berlaku, saya berkata kerana berlaku. Because it was my case, saya yang berdepan dengan dia. Dan bila loan tu dah release, dia pun dah habis buat kenduri ke, buat makan minum ke, next month sepatutnya loan dia kena bayar. Dia tak bayar. Dia tak start payment pun. Ya.
Dia senang hati, ya, dia senang hati, dia buat loan dia tak mau bayar. So bilalah bank dah issue all this legal asking for payment kan, minta kan. So bila kita tanya dia, nak pi cari dia pun punya payah. Hantar surat tak jawab, telefon tak angkat sampai orang pi rumah. Dia kata because the bank tu punya head, dia kata dia kenal baik, dia boleh buat lah supaya dia tak bayar. Mana ada, pinjam mesti mau bayar. Pinjam duit mak pak pun kita kena bayar. Kena bayar, wajib bayar hutang. Tiada duit raya hanya untuk ibu bapa. Yang ini masing-masing ada rezeki, gaji kita macam biasa sediakan. Tapi itulah saya nak bagi tips lah. Saya tak tahu pasal apa orang kalau nak raya dia kalut tukar duit. Sebab saya tak tukar duit pasal raya. Saya tak tukar. Kenapa saya tak tukar? Because saya dah simpan daripada awal tahun. Ya, macam I'm a collector. Okay, a collector kan tunjuk-tunjuk. Saya apa tak percaya, apa kata tak ada bukti. Saya nak tunjuk bukti. Bukti. Saya ni duk simpan. Saya duk simpan duit RM5 ni lama dah. RM5 dah. Ceteka ada berapa? Bukti lagi orang tak percaya. Saya duk simpan RM5. Jadi RM5 ni saya simpan sebab saya memang dalam banyak-banyak colour saya choose. Saya pilih colour hijau. Hampa jaga-jaga beg duit hampa kalau ada colour hijau pun saya ambil. Colour hijau. Ya, saya ambil colour hijau tu saya simpan kerana apa? Bila kita nak raya, kita nak sedekah ke orang. Jadi why don't kita start awal? Tak salah kita start awal. Startlah daripada awal tahun ke, daripada tahun-tahun sebelumnya kan. Sebab tu bila main tang raya orang kelang kabut nak tukar. Okeylah, fine lah, mungkin nak duit baru lah. Husnuzon kan dia simpan. Tapi mungkin dia nak duit baru. Tapi kebanyakannya bila kita nak keluarkan duit raya, kita pakai duit gaji kita. Duit yang duk ada. Sedangkan duit gaji kita tu dah ada allocation dia dah. Ya, bank ni punya, bank tu punya, dia ni orang ni punya, pomen punya, tu punya. Maknanya duit gaji kita tu bukan kita punya, orang punya. Jadi termasuk dengan kita nak bagi duit raya. Jadi saranan, tips dia, simpan awal. Kalau kata RM1 pun saya ada, berlambak RM1. Hampa tak percaya, hampa kena tunjuk bukti. Kalau hampa tak tunjuk bukti, saya hampa tak mau ni. RM1 pun saya ada. RM1 pun lagi lah, tak terkira banyaknya. Tak terkira banyaknya, RM1 banyak. Ini semua habuan duit raya nak sedekah balik, bukan saya punya. Nak sedekah balik duit ni yang saya simpan. Cuma duit RM5 ni saya dah terpakai 2 tahun sudah. Ketika mak saya meninggal dunia, saya sedekah untuk anak-anak tahfiz buat tahlil lah ketika itu kan. Ada lebih kurang dalam 400-500 jugalah. Ni belen-belen ada lagi. Simpan lama dah simpan RM5. Tahun ini saya berazam untuk simpan RM20. Berjaya baru beberapa bulan. Tapi bukanlah kata every month. Whenever there's a balance in my wallet, saya take out. Ada saya tengok, ada duit color orange, kita buat keluar. Bukan kata every month. Saya commit tak kalau ada balance RM20 tarik. Kadang-kadang tak sedap pun kita tarik. Itu how to cultivate tabiat. Kita cuba. Okey, yang ini betul lah. Saya nak marah lah kot. Kalau boleh tiada lah. Tak payah langsung lah pergi shopping. Untuk apa? Hak duk ada penuh almari kak. Tu colour hijau tu puan, kakak-kakak, acik-acik. Colour hijau kat rumah tu berlambak. Hijau belalang, hijau pucuk pisang, hijau ulat daun, emerald green, olive green, hijau lumut, hijau apa lagi? Hijau apple. Hijau apa lagi mau? Cukup dah semua hijau, tak usah duk beli dah tudung colour lain. Cukup dah semua colour pink belacan, merah jambu, merah hati, merah terang, merah cili. Kalau apa lagi hampa mau? Tak dah, sudah beli dah. Sudah mengarut dah. Duduk rumah diam-diam, ontok-ontok. Kalau keluar rumah dia kata ontok-ontok. Duduk diam-diam. Hampa duduk merambu, pergi melewat, merata, duduk pergi cari apa? Ya? Okey, kurangkan pergerakan. Because kan Islam kata jangan kita ni bawa mudarat. Kita tak boleh bawa mudarat. Kita sendiri tak tahu our health condition. Kita pi lah ramai-ramai tu duk pi shopping komplek, duk berebut dengan orang. Kita tak tahu sejarah perjalanan dia. Kita tak tahu dia balik mana. Kita tak tahu dia jumpa mana. So taking care of yourself is a wajib. Wajib jaga diri kita. Saya cukup takut kerana rumah saya ni ramai budak. Budak daripada anak saya sampai yang kecil sekali umur 4 tahun. Ramai budak. Kalau saya tak boleh nak bayangkan kalau katalah kami yang terkena, ya Allah. Kalau minta-minta dijauhkan, didoakan dijauhkan. Tapi kalau terkena satu rumah ni, saya tak boleh nak bayangkan. Dari anak-anak yang 5 orang ni, dengan kita, kalau kita jenis orang yang high risk berpenyakit macam mana. Jadi itu perbezaan raya. Whatever it is, apa beza sekalipun raya.
syukur dengan apa yang kita ada. I'm so blessed. Saya share semalam masa kita try dengan Cik Khairul, dengan Ustaz Syakir, saya share semalam. How blessed I am, bersyukurnya saya bila berlakunya MCO, sebab saya ni duk minta balik Penang ni banyak kali dah. Bagilah saya balik Penang, saya nak duduk rumah mak saya, kami dah tak ada siapa. Tapi nak buat macam mana, Penang tak ada kosong. Pok-pok tu dia, MCO. Saya dah 7 bulan duduk kat Penang. Work from hometown. Dengan gembiranya. Okey, mari Ustaz seterusnya. Jadi PKP kita pada kali ini saya ambil singkatan lah PKP, cuba. Saya tahu it's not easy. Saya bukan kata benda ni mudah, tidak. Ya, tapi kita kena cuba. Kita tak tahu. If you don't try, you don't know. You need to try somewhere. You need to start somewhere. Nak ubah kewangan pun kena start somewhere. Tak boleh tak bergerak. Kena start. Kalau tak start, kita tak tahu. Tak cuba, kita tak tahu. So PKP, please be positive, kan? Akhir-akhir Ramadan ni kalau kata especially yang work from home, sebanyak mungkinlah kita cubalah. Kalau sebelum ni tahajud pun tak pernah buat, Allah, cubalah 2 rakaat seminggu sekali, cuba. Ya, saya sangat yakin akan hikmah apa? Hikmah tahajud tu. Kalau kita tak buat, kita tak tahu. Tapi kalau kita dah buat, ya Allah, lain macam rasa dia. Cubalah ya. Badan pun sihat. Mandi sebelum pukul 5. Mandi awal pagi. Jangan mandi pi ramli celup-celup basuh mata saja. Saya sudah mandi. Nah, hikmah dia sebenarnya banyak. Itulah sebenarnya kita beruntung menjadi seorang orang Islam ni. Kenapa? Dia punya petuam, dia punya amalan cukup sempurna. It's either you wanna do or you don't wanna do. Sebagai hamba, kita nak ikut, tak mau ikut. Nak buat, tak mau buat. Tapi hari ni saya kata kita kena buat. Sebab apa? You are not working 24/7 dah dekat office dah ni. Dalam keadaan dah ni, you have more ample time. Ya. Walaupun saya semalam pun one whole day, but still orang kata adalah kita punya masa berbanding masa kita ke office. Kalau ke office kita tak terasa masa kadang-kadang nak semayang pun sampai HR saya kata, budak-budak yang semayang Zohor lewat, oh hampa ni semua Johor. Johor ujung-ujung dia kata. Nak dekat-dekat asar tu baru nak buat Zohor. Tapi insyaAllah kita di rumah ni mungkin kita ada banyak waktu. Kemudian yang kedua yang pertama positif P. Yang keduanya tolong ambil iktibar, tolonglah kawal selia. Itulah yang saya kata amalan kita ni kan. Bulan puasa, Tuhan dia pesan, Allah tu pesan, dia kata bersederhana. Tapi kita perasan tak perasan, dalam bulan puasa ni kita membazir banyak, cukup banyak bazir. Makanan terutamanya lah. Ya, cuba tengok isi rumah. Kami ni, adik-beradik saya lah. Orang lain saya tak tahu lah. Kami ni kalau makan lok beli ni payah sikit tau. Pasal tak tahu dia macam tak kena. Jadi tak nak kena masak. Walaupun masak tu cuma lah hari ni saya kata kat adik saya. Adik saya nak boleh pula. Jadi dia tak berapa nak larat. Saya kata tak apa. Hari ni kalau hang tak larat masak, aku rasa hari ni aku nak buat ikan gelama masak asam. Saat-saat ni adik ipar pergi beli ikan gelama betul beronek pada lautnya kan. Fresh ikan gelama tu. Kita buat masak asam sudah lah hari ni. Kita goreng sayap sudah. Janji 2 mata, 2 jenis masak. Kalau pergi beli lauk ni, kadang-kadang tak kena dengan selera. Kadang-kadang beli sat, Allah nak makan laksam. Baru buka laksam dia basi. Kan? Beli laksa dia hanyak. Beli karipap oksigen tu dia boleh guncang. Goncang tu dia isi dia gerok. Orang panggil karipap oksigen kan. Beli ayat tebu gula. Lebih orang tak kena lah. Komplain banyak sangat asal. So inilah masa untuk kita tolong kawal selia perbelanjaan. Kita dah pesan. Kadang-kadang cakap pasal kewangan ni benda yang sama. Saya tak cakap pun tuan-tuan tahu. Perempuan tahu. Meleleh dah kot telinga ni sebenarnya tahu dah. Tapi nak buat macam mana? Kita tak akur. Ya. Utamakan keperluan. Hak yang tak penting tak payahlah. Kalau rasa tak perlu langsung. Tak perlu langsung. Tak perlu apa? Tak perlulah pergi keluar. Tak payah keluar pun. Tak payah keluar pergi shopping mall. Buat apa? Kita tak tahu. Because by the moment, psikologi kata, puan-puan by the moment puan-puan keluar, is all money. By the moment kita keluar rumah, start kereta, bom minyak kereta, nak bayar tol, nak bayar parking. I tell you this, office kami memang dekat dengan Sogo. Lah ni lagi bertambah dekat, sebelah saja. Dulu Maju Junction, kena jalan juga. Lah ni betul-betul sebelah Sogo, Menara Bumi Putra Commerce. Sebelah Sogo kan. Sogo tu kalau sale, I tell you, parking pun naik harga. Saya dulu duduk parking kat Medan Tuanku tu. Dekat Maybank Medan Tuanku tu. RM7. Bila Sogo sale masuk, kadang-kadang kami pun tak tahu kata Sogo tengah sale. Bayar parking RM15. Hari-hari lah masuk. Pasal apa hari ni RM15? Sogo sale lah kakak. RM15 lah. Sudah biasa bang.
Cakap bagilah, cakap kita selalu parking. Tak boleh, hanya RM15 lah. Kerana Sogo sale parking mana keluar berapa? RM100. Ya, baziak. RM15 tu pergi beli buat apa-apa. Buat dalam envelope RM5, pergi sedekah kat siapa-siapa. Dapat tak pahala. Alright. Nombor 3 punya P. Positif, kawal selia. P adalah panic. Ni, panic buying. Mereka duk panic buying. Saya di KL tu, saya duduk di Bukit Antarabangsa. Orang kaya. Orang kaya saya ni. Okay? Dan saya duduk pergi Jaya Bukit Antarabangsa. Saya duduk pergi Jaya Bukit Antarabangsa tu. Masa mula-mula PKP, Masya Allah, itulah nak cerita dia. Tak kisahlah kaya ke siapa kita, tapi bila dia main time panic, hilang habis semua professional education. Orang dia tak ada nak fikir, mereka punya kalut jadi penting diri. Berebut-rebut beli barang dekat Giant tu. Yes, I remember. It was March last year. Masa first PKP yang pertama dia buat announcement. People macam mana orang punya panic buying tu. Minyak masak. Masa tu mereka tak limit lagi. Pasal mereka pun orang kata apa, retailer masa tu pun orang kata tengah-nganga. Tak tahu apakah pandemik yang berlaku. Mereka pun tak tahu how to face it. How to deal with it. So mereka tak ada limitation time tu. Angkut minyak masak. Ada yang angkut sampai dia main. Dia, isteri dia, anak dia. Sampai 4 troli. Minyak masak saja 10, kicap 10. Sumpah nak darurat tau. How people are reacting masa tu. I remember. Panic. Kenapa? Panic buying. Sampai saya kata tu dia, roti dia angkut sampai berapa. Tak tinggal, tak tengok dah orang belakang. How selfish you are. Yang kata apa belajar tinggi, yang kata belajar pandai, yang kata kerja bagus. Tapi bila main keadaan macam tu, semua jadi penting diri. They don't think about other people. Itu yang kata impact. Itu yang dia kata impact. Tang mana kita sebagai manusia ketika itu. Itulah kita bila berlaku keadaan suasana ketika itu, masa itulah melihat kepribadian dan tingkah laku seseorang. Masa itulah hampa nak tengok kawan ke, musuh ke, sahabat ke. Masa itulah. Sampailah bila kita dah agak-agak belajar, makanya dia keluar peraturan baru. Dia kata okey, per family 2 botol, per family 2 buku roti. Jadi janganlah kita panic buying. Lihatlah keadaan. Kan kata educated. Jangan percaya all the source. Timbangkan tengok maklumat yang kita dapat. Samalah juga kenapa kita nak atok kewangan kita. Yang ini kan pengalaman saya sebagai seorang kaunselor kredit. When it comes to money management, regardless of your profession, regardless of your education background, hang doctorate ke, hang CEO ke, ada yang rasa dah. When it comes to money management, macam ibarat ulak kena katok, dia punya bengkok, nalamnya dok ada. Okay, tapi tak apa. That's why I said we need to learn somewhere. Don't be panic buying, but panic in terms of saving. Try to save. Sebab saya terfikir tau, masa berlaku last year tu saya terfikir, baru tak dan 3 bulan pandemik berlaku, people are talking, they got no money, ramai tak kisah dia kerja apa semua, dia kata tak tahukah kita ni tak kerja, tak ada duit, tak tahukah kita ni, people are talking, orang marah. Tapi deep inside my heart, saya tertanya-tanya, awak, hampa tak simpan ke selama hari ni? Sikit pun tak ada ke? Tak boleh survive ke? Sebab kalau ikut konsep dana kecemasan, dana emergency fund, it should, dia sekurang-kurangnya boleh sustain kita untuk 6 bulan. Sekurang-kurangnya. Ni tak dan pun sebulan. Daripada riau bising kata, tak boleh, tak ada duit. So that's the thing. So tolong follow, this is all the PKP version AKPK. Alright Ustaz, next. So now mari kita tengok aliran tunai. So hari ni, how you want to manage, tolong tengok balik. Saya tahu penjawat awam apa saya. Dulu mak saya dia bukan penjawat awam. Arwah pak saya penjawat awam, jadi mak saya dapatlah pencen arwah pak tu. Jadi kalau nak raya ni, mak saya dia dapat duit gaji awal. Dan saya tahu kaki tangan awam sudah pun dapat gaji. Dah dapat gaji. So kalau dah dapat gaji, mungkin kita tapi mungkin pasangan kita, mungkin bukan kita tapi pasangan kita. Mungkin tabung haji belum dapat gaji tapi mungkin pasangan kita yang kerja dengan government dah dapat. So tolong senaraikan. Sebab apa? Dah gaji awal. Dengar kata nak bayar pula apa ke tak tahu nak bayar apa ke 500 kan. Senaraikan. Ada sumbangan lain tak? Tabung haji dah dapat bonus. Oh, bonus! Tabung haji dapat bonus beberapa hari yang lepas. Minggu sebelumnya dapat increment lagi. Allahu Akbar.
rayasakan hampa walau duduk di rumah. Tengok betapa mulianya, ya Allah, tabung haji dapat bonus, dapat increment, dapat promotion. Syukur, Allahu Akbar. Saya nak tolong tanda syukur. Ya Allah, tahniah siapa yang dapat increment tu. Itulah macam saya katakan, bila dapat increment ni, tolonglah kita melihat. Saya nak share, semalam saya share dengan Ustaz Syakir, dengan Cik Khairul, saya nak share jugalah dekat anda semua. Tapi saya minta doa minta satu je, is within this four wall. AKPK sebenarnya kami ni boleh dikategorikan kan kita bawa bank negara. Kami kan bank negara subsidiary. So kita tak ada pun sama juga. Tak ada pemotongan gaji, tak ada apa. Dan sepatutnya kita tak ada efek apa-apa. Tetapi our management decide to do this. Dia kata bukan kami tak boleh bayar bonus AKPK, tetapi we want to feel. Kita nak orang yang kat luar tu macam mana teruknya mereka rasa. I want all the AKPKians merasa apa yang orang luar rasa. Bila mereka ni tak berduit dan tak bergaji. Ya. Jadi mereka tak bagi kami bonus. Tak ada bonus tahun lepas. Tak ada. Ya. Selalu dapat banyak. Ada lah, banyak lah juga. Boleh tahan lah, boleh geng berakyat. Tapi tahun lepas tak ada. Kenapa? Dia kata because they don't want us to shout out loud to the public that hello, we are still getting bonus. Whereas orang kat luar are struggling. They are suffered. Saya ni dikelilingi oleh entrepreneur. Entrepreneur. Masa PKP yang pertama, adik saya termenung laki bini kerana mereka suami isteri berniaga. Dia kata macam mana ni, nasib baik lepas PKP pertama, ingat tak? Lepas bulan 3, bulan 4 kan puasa juga kan? Ujung-ujung bulan 4 kan puasa, betul ujung-ujung bulan 5 kan raya. Termenung mereka laki bini. Sebab apa? Mana nak cari duit ni? Sebab bazar Ramadan tak dibenarkan ketika itu. Habis ni semua kawan-kawan. So mereka yang meniaga duk sembang sama-sama sendiri. Di pekan penanti tu. Ramai kedai tak boleh tutup. Sampailah kerajaan announce mereka boleh meniaga dalam kedai. Tak boleh buka kanopi, tak boleh buka kemah yang gerai yang dah dibangunkan. Maknanya ada kedai. Nasib baik dia boleh tumpang kedai kawannya, dia perbuatlah martabak. Alhamdulillah rezeki tahun lepas. Tapi bayangkan tahun ni dengan hujan lebat, dengan banjir. Saya teringat ada satu factory tu. Tak apalah factory 1 juta. Airlines company. Cik Khairul, Assalamualaikum. Saja contoh cerita. This airlines company is calling us personally during that time because of one incident happened. I know that you guys tahu because benda ni jadi viral, but I don't want to mention. Specifically designed, satu sampai mereka panik because mereka takut kaki tangan mereka, all the crew taking the same action, which is bunuh diri. Bunuh diri tak kisahlah dia jatuh ke terjatuh ke, tapi dia mati, meninggal dunia. Makanya dia minta kita buat satu slot khusus untuk mereka. At the same time, we are talking about mental health. It's not easy to deal dengan mental health. Orang dekat luar sana tu, saya habaq betul emosi mereka terganggu. Ni tak ada duit ni stres. Ya, stres. Kena pula anak duk pegang kaki pak. Abah bila nak pergi beli baju ayah. Kita buka puasa hari ni apa? Abah, gamak ke? Kita tak gamak ni. Anak duk tanya. So, hari ni saya kata tolong tengok sumber yang ada. Kalau rasa tak perlu, tolong simpan duit, don't spend. Tolong simpan duit, tak perlu spend. Keep your bonus, keep your increment, keep your money during rainy days. Hello, don't be so comfort, we don't know. Yes, tabung haji is the only so far. Mana tahu, Cik Liz jangan cakap macam tu. Mana tahu kok merger ke, kok tutup ke. Ini dia panggil apa? Job security kan. So you are so lucky. Okey, kemudian tengok duit keluar. Agak-agak kalau tak ada, tak payah. Okey, biskut raya nak buat sikit-sikit, abu anak seronok sudahlah. Hak lain tak payah beli. Baju, kasut semua tak payah beli. Kalau tanya saya, tak payah. I don't buy. Yes. Baju penuh almari pergi pakai. Pakailah mana ada pun. Nak duduk di rumah je. Kan daripada bagi itinerary hari raya. Saya dapat daripada duduk forward. 7, 6:30 bangun pagi, lepas tu bangun mandi, lepas tu pergi solat, lepas tu pergi makan, lepas tu salam pukul berapa, bersalaman, lepas tu beramai-ramai pergi ke dapur makan, selfie, ambil gambar, lepas kenyang, hampa pergi tidur, lepas tu tengok TV. Itulah agenda kita dah hari raya kan. Kan dapat kan, mereka forward tu Balik kampung tak boleh, so I'm grateful I'm in Penang or else I'll be stuck in KL alone. Dan tolong sediakan kerana kita tak tahu nak main ke depan ni Kita tak tahu ada pandemik until when. So ni the gelombang mana pula duk main.
Saya tak tahu lah, but people are talking. I got a few friends lah yang kerja dekat hospital Sungai Buloh. In fact, my few cousins also are doctors. I don't know lah, but they are talking. Of course, they are talking, but we just keep it as orang kata apa in our group lah kan. But sangat menakutkanlah keadaan hari ini. Jadi tolonglah jaga ahli keluarga. Kalau betul-betul, saya kata betul-betul lah ya, lebaran diraih, tolonglah patuhi SOP. Jangan keluar rumah kalau benda itu boleh mengelakkan, kita elak lah. Ya, kalau you dengar memang sangat menakutkan apa yang berlaku hari ini. Kalau kita dibenarkan rentas negeri, kita takut is 10,000 a day cases nanti ya. Alright, okay, next. Ni contoh aliran tunai, contoh kita kata keluar masuk, tolong senaraikan income, tolong tengok yang keluar. Kalau kata keluar tu tak perlu dan tak perlu. Alright, persiapan. Contohlah pendapatan 2,000. Okay, yang ini cemas kena ada. Saya teringatlah, ini saja seronok nak cerita. I remember those days. Masa tu tak berlaku pandemik lah, those days lah. Dia ni nak balik Johor. Dia dah exit dah tol Yong Peng tu. Dah exit dah Yong Peng punya tol tu. Elok dia berhenti tepi nak buat susu anak dia. Kereta dia kena tutup. Bang, dah maaf bang. Kami nak berbalik kereta ni balik KL. Kereta dia kena tarik hari raya. Lagi 2 hari nak raya. Sebab tu saya kata, kalau nak raya, saya kata make sure loan semua bayar dengan teratur. Okey, tips saya nak bagi siapa yang dapat gaji awal, kalau tak ada keluar, tolong jangan withdraw duit gaji, tolong withdraw on the day yang hari gaji. Kalau sepatutnya gaji 23 hari bulan, you withdraw on 23rd. Don't withdraw now because you are not going to use it. Alright, okay. Kuih raya ni semua tak ada, habis sangat pun saya sendiri pun order ketupat abang makan 30 biji je sekilo. Sekilo dalam 27 dalam 30 biji sekilo. Cukup abang makan adik-beradik je. Lepas tu hotline tak ada, pengangkutan insya-Allah kami tak pi ke mana pun. Okey, duit raya insya-Allah adik-beradik saja. Kalau tak ada then leave it then keep it. I remember those days masa nak raya when I was with Commercial Bank, saya pernah bagi duit raya saya ganti dengan kereta daripada Kilang Matel. Kilang Matel kan dia keluar Hot Wheels tu, kereta kecil-kecil tu kan. Jadi kalau budak-budak ramai rumah saya bagi kereta seorang sebiji, depa cukup seronok. Balik pergi cerita kat mak dia, mak cek pi raya rumah tu dapat BMW. Okay, tu those day lah saya gantikan duit raya. Jadi tahun ini kalau kata ada extra nak bagi sepatutnya sebenarnya bukan hari raya. The akhir Ramadan is the best time for you to sedekah. Patutnya kalau dah tak boleh nak ziarah, why don't kita sedekah? Ambil ujung-ujung Ramadan ni kita sedekah. Kita anggap tu duit raya. Sedekah lah. That is the best. Hari ni yang terbaik sebenarnya. Bukan pagi Syawal. Kita ni suka terbalik. Alright, okay, next. Okay, ini kelebihan hikmah di sebalik musibah. Ni bukan 1 hari 3 malam dah. Dulu kita kata hidup kemampuan, ikut kemampuan. Lari saya kata hidup di bawah kemampuan. Jangan tengok mereka di atas apa yang mereka ada. No. Tengok orang yang di bawah kita apa yang mereka tak ada tapi kita ada. Masa tu baru terbit rasa syukur. Baru terbit rasa syukur. Alright, okay, next. Okay, inilah kalau boleh lah, janganlah ya, sangat banyak lah ya. Sebab itu saya teringat masa saya jadi kaunselor dulu, masa lepas raya tu dia orang punya mai AKPK punya rumun tu, serupa ambil duit BRIM tu. Macam orang punya beratok kat AKPK macam ambil duit BPN, BHS tu. Sebab tu hari ni AKPK kita ada numbering tu kan, kita ada numbering, sistem numbering tu because kita nak sebab pelan hari ni I can say that per day counselling session dekat AKPK reaching almost 270 in a day, 270 orang. Of course we can compare dengan tabung haji lah ya, tapi what I'm trying to say 270 orang berbanding dengan kaunselor kami yang cuma ada not even 20. Bayangkan kaunselor tak sampai 20 orang tapi customer yang mai tu sampai 270. Kadang-kadang bekas kaunselor pun mereka panggil, mai lah list, tolong kaunseling ramai ni. Kita takut kaunselor yang kena pergi kaunseling, stres. Banyak sangat kes. Alright, okay, next. Kalau boleh elak untuk jadi sebegini Okay, janji kaya. Yang penting ambil gambar kan, ambil gambar lepas tu post kat WhatsApp group. Ambil gambar sedondon ni nak pesan. Dah berapa banyak dah add to cart? Sudah-sudahlah tu kat Shopee, ya Allah. Sudah-sudahlah tu kat Lazada. Because surprisingly, ini the best part of people, rakyat Malaysia ni. Do you know that kerana adanya online shopping ni, Malaysia di antara negara yang online shopping dia tinggi. Ni saya duduk kampung saya Bukit Indra Muda, Kubang Semang, Bukit Mertajam,
Dia parlimen pematampau. Detail saya bagi tu. Hari-hari walaupun kami di kampung, hari-hari van GNT mai. Sat JNT lah, sat pos laju lah, sat abang Grab lah, sat apa lagi ke, airbags lah, nationwide. Punya banyak. Saya tak tahu orang kampung ni dok order apa. Termasuk mak menakan saya depan umur 78 tahun. Pandai dia order Shopee. Tanya Lang beli apa Lang woi? Dah aku beli ni, beli apa tu, vacuum. Tak larat nak menyapu lidi, beli vacuum. Tengok. Shopping. So walaupun kita ni tak raya, yang duk shopping banyak-banyak tu sepa. Dah baju ni tak ada lagi. Ubah suai langsir, buat ambil hak lama. Saya pun kutip balik. Rumah mak saya rumah kampung, sangat banyak dah langsir lama-lama. Kita modified sikit lah boh. Kita boh ni, labuci. Alright, okay. Kasut dah banyak. Siapa suruh beli kasut lagi? Hak berlambak tu siapa nak pakai? Satu hari yang nak pergi kerja bukan sepasang saja ke? Siapa yang pergi kerja dia balik tengah hari dia tukar kasut lain. Dia pakai kasut lain. Sagi petang dia balik pula dia tukar kasut lain. Sehari dia memang pakai 4 pasang kasut. Ada? Angkat tangan. Ni habis kuat pun sepasang je. Sepasang je. Tudung pun habis kuat pun selai je nak pakai pergi kerja. Saya teringat, I'm not so sure you kenal ke tak, this Suzy Orman. Suzy Orman is one of the financial expert US lah, overseas kan. Dia ni, at one time, you tahu tak dia telah buat apa daripada ekonomi Amerika masa tu tau. Dia ada rumah banyak tau. Lepas tu dia start to sell off dia punya rumah sampai all these economists go and ask her tau, tanya dia. Ni, pasal apa hang duk jual rumah? Dia cakap orang putih lah, saya translate. Ni, pasal apa yang hang duk jual rumah ni? Kerana hang duk jual rumah ni, orang dah panik dah, takut. Apa-apa berlaku. Dia kata, no. Dia kata, saya jual rumah because end of the day, I'm going to stay dekat satu rumah saja. End of the day, saya nak drive satu kereta saja. So, pasal apa dia kata, itu Suzy Orman lah. Dia pernah main Malaysia itu kan. Dijemput AKPK masa tu untuk attend lah ketika itu. Ya, kemudian kalau boleh, I don't see any purpose, any reason why you need to use your credit card. Saya tak nampak atas apa keperluan tuan-puan nak guna credit card dalam keadaan lah. Unless it's for emergency. When I said emergency, it's for medical cases only. Sakit saja. Yang pergi guna credit card tu pasal apa? It's better for you to use your credit card to get whatever increment and bonus yang you dapat to fully settle your credit card and don't use for 1 year. I cabar you. Boleh tak guna credit card setahun? Tak boleh, Cik Liz gatal tangan. Shopee tu. Alright, okay, utamakan keperluan sahaja. Alright, okay, next. Janji bergaya. Janji tudung cantik. Adalah buci kiri kanan. Atas bawah. Batu suara rezeki. Alright, okay, ni raya virtual. Okay, this is raya virtual. Yes, of course, this is the second year. Tahun kedua kita raya secara virtual. So, buatlah. Dia sebenarnya berlaku seperti biasa. It's just that kita tak balik kampung. It's just that physically kita tidak berada di kampung. Kita tak jumpa mak pak kita. Untuk mereka yang ada mak bapak, yes, I can understand your feeling. Saya tak kata saya seronok-seronok kerana kami merupakan tahun kedua tahun ini saya beraya tanpa mak yang dikasihi. Saya hilang mak 2 tahun lepas pun ketika menyambut Ramadan, dia hilang pada bulan Syakban. Kami pun dah raya sebagai yatim piatu tahun ini tahun kedua. Jadi orang kata kalau raya tak ada mak ni betul lain macam. Siapa yang ada mak tu video call ya, tak apa, mak kita faham dalam keadaan dan ni, insya-Allah ada rezeki, Allah mengembalikan keadaan pada keadaan yang biasa. Insya-Allah semua akan back to normal. Sabar, terus yakin, terus patuhi SOP, insya-Allah. Alright, okay, next. Okay, so ini kita kata ambil masa. Kita sebagai manusia ni kadang-kadang we used to lupa diri sendiri. Saya terkesan sebenarnya. Kadang-kadang bagus kalau kita ni we need to motivate ourselves. Kadang-kadang kalau kata isteri tak boleh cakap dengan kita, suami tak boleh cakap dengan kita, tak pakai, dia tak sampai. Bukan tak boleh cakap, tak sampai. You need to listen to other motivational speakers. You need to listen to others to courage you. Macam saya kutip lah yang mana bagus ni kita kutip. Profesor Mukhaya dia kata, kita ni less care to ourselves. Kita kurang jaga diri sendiri. Kita kurang sayang pada diri kita. Sebab tu dia kata kena ambil masa ni to think of ourselves. Dia kata bila tau, ketika keadaan sunyi dan sepi, dia kata look at the mirror. You nampak siapa?
look at the mirror. Kalau you look at the mirror, hampa nampak orang lain tu, saya tak bertanggungjawab lah. Mungkin cermin hampa ada apa-apa kot. Tapi sepatutnya when you look at the mirror, yang you nampak adalah yourself. Siapa yang kat sini pernah tengok cermin, dia cakap kat diri dia, saya minta maaf, saya sayang anda, saya minta maaf kerana selama hari ni saya berlaku kejam kepada hang. We need to talk to ourselves, look at ourselves. Kerana kita ni kadang-kadang berlaku kejam pada diri kita. That's why you need to remain kekal sihat fizikal dan mental. So calm down, keep. Dia kan kalau you tak tenang, you cannot think tau. So be focused, relax ya. Kita ni hidup nak seronok, jangan semak-semak, jangan negatif, be positif, insya-Allah. Banyaklah benda-benda amalan Ustaz Syakir boleh habaq sekali lagi kan. Kita tak buat saja Kerana apa? Hari ni menjadi sakit tu mahal. Saya teringatlah kemarin dulu, one of my friend, husband dia Datuk, one of my friend. Dia husband dia kena pi own expenses, kena pi IGN follow up. So IGN kata mailah kita buat angiogram. Dia punya penakut taik lah, dia tak mau buat. Orang Penang kata bukanlah maksud dia taik dah, maksud dia penakut sangat-sangat kan. Dia punya tak mau buat angiogram tu. Lepas tu ubat dia tukar, dia kata tu dia. Dia kata kalau kata ni kena pasang stand tu, nak pasang stand tu berapa ni tau. Nak pasang stand tu berapa? Buat angiogram dah satu kos. Lepas angiogram dapat result nak buat stand pula. Nak buat stand tu own expenses. Kau ada 50,000 cash nak bagi kat IGN tu. Kalau ada tak apa, tepuk tangan. Ada. You need to prepare for your medical because menjadi sakit itu mahal hari ini. Cik Liz, menjadi sihat pun sakit juga bayaran ni. Betul. Makanan sihat tu mahal. Okay, so mengikut kadar, bersederhana. Kalau kita nak buat sesuatu ni, is all sederhana. Tak boleh terlampau berlebih-lebih. Dan at the same time, ni nak galakkan lah kan. Galakkanlah PKS tu kesian to make Malaysian tu kembali hebat lah ya. Okay, at the same time, yang benda yang susah kita nak ubah adalah your behaviour and your attitude. Sebab tu AKPK kita sekarang tengah buat paper, kita panggil apa? Mental health to change your tingkah laku kewangan. Ini dia panggil tingkah laku. Modul kita hari ni semua dia panggil tingkah laku kewangan. You need to change your tingkah laku terhadap kewangan. Alright, okay next. Habis dah. So habis dah. Okey, ngam-ngam Ustaz Syakir Okey, saya bacalah, dia seronok ni nak baca pantun dulu kan ada kan depa doa jokes PM kita kan ke sana ke sini ke sana. Saya pun buatlah pantun ni Cukup sudah ke sana ke sini buat hiburan tak kala PKP. Semoga modul diteladani dan berharap ia mencukupi. Mari bermain si bunga api tau, mercun tak boleh. Mari bermain bersama ibu dan ayah. Walau raya cara PKP tetap diraih dengan meriah. Hari ni konten tak banyak ni kan. Semua sebab kita nak cerita pasal raya versus gaji. Ingat tadi pesan saya, gaji awal jangan guna. Pasal apa nak guna? Tak pergi mana? Duduk rumah. Ni withdraw hari yang patut gaji tu. Okey, itu pesanan penaja. Okey, sekian sahaja daripada saya. Bolehlah kita buka untuk soalan. Nak tanya pasal yang perbankan silakan walaupun tak ada dalam slide hari ni. Ya. Baik, terima kasih kepada Cik Liz atas perkongsian yang very informatif dan banyak manfaatnya yang sesuai dengan fasa kita nak menghadapi perayaan yang tinggal tidak lama saja lagi. Terima kasih banyak Cik Liz atas perkongsian yang disampaikan. Saya rasa kita pun dah hampir ke hujung rancangan. Jadi saya nak buka kepada sesi Q&A. Kalau ada yang nak bertanya, boleh tanya direct ataupun melalui chat room yang ada. Silakan. Ada soalan? Bagus, tak ada soalan. Faham. Semuanya faham Cik Liz. Tak ada siapa nak tanya. Semua jelas. Saya tak bawa ni secret report, saya tak bawa. Saya tak tunjuk secret report. Saya tak tunjuk, tak cerita lagi pelaburan emas. Tak orang tanya. Tak orang tanya. Saya baik tak ada orang tanya. Okey. Okey, bila Cik Liz sebut tentang keuangan ni kan, memang keuangan ni satu perkara yang kita perlu urus dengan bijaksana. Kan? Sebab keuangan kalau tak diurus dengan baik, dia akan menyusahkan kita.
Tapi kalau keuangan tu diurus dengan baik, dengan ilmu, insya-Allah kita punya kehidupan pun terurus dan insya-Allah lah dimudahkan segala urusan. Dan bila sebut tentang bahagia tadi, Cik Liz, bahagia dan syukur ni satu perkara yang sangat kita harapkan dan kita dambakan. Kan? Jadi bila mana Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, nescaya akan aku tambah nikmat kamu. Kan? Jadi kita dah dapat increment, kan? Puan cakap tadi kita dapat increment, dapat bonus. Apa yang penting, sujud syukur dulu. Kan? Syukur atas pemberian. Banyak ke sikit itu nombor 2, nombor 3. Tak penting. Yang penting dapat, syukur dan syukuri apa yang kita ada tu adalah tanda-tanda untuk kita capai kebahagiaan. Kan? Sebab hidup kita tak selamanya melihat ke atas. Ada masa kita kena tengok orang di bawah. Kan? Baru kita bersyukur betapa bermaknanya hidup kita berbanding dengan orang-orang yang di luar sana. Okey. Ada soalan lain sebelum kepada Cik Liz? Kalau ada, dipersilakan. Sebab dia dalam kita, dalam kehidupan kita ni, dia kena faham that kita ada life cycle. Mungkin dia rasa hari ni dia okey sebab dia masih berdua, suami dan isteri sahaja. Tapi bila dia dah melalui frasa mempunyai anak dah mula bersekolah, anak dah mula masuk universiti, jadi peralihan itu akan berlaku. Dan pada masa yang sama, pertambahan anak daripada seorang, daripada 2 orang, kemudian dengan pinjaman, mana nak bayar rumahnya, mana nak bayar keretanya. Jadi masa itulah baru terasa. Sebab itu dalam kewangan kita kena plan, kita kena rancang. Okey, tanya diri kita adakah keperluan dia? Betul. Keperluan. Saya tak boleh nak habaq apa ni keperluan, orang kata apa, keperluan kehendak. Contoh paling simple setengah orang dia kata saya perlukan sebuah kereta kerana kereta untuk saya bekerja mencari makan, untuk saya pergi kerja, untuk saya berniaga. Betul. Maknanya kereta hari ni mempunyai kenderaan merupakan satu keperluan pada hari ni. Tetapi jenis-jenis kereta tu, kata nak guna kereta, yang pergi beli BMW pasal apa? Contohnya marah. Kalau mampu silakan. Sebab tu saya ada kes, orang tu mai jumpa saya, dia bagi sip gaji dia bagi sikris dia. Cik Liz tolong kira Ustaz, dengan gaji dan sikris saya ni, gamak-gamak kereta apa patut saya pakai? Kita kira-kira, saya kata dengan 550 masa tu kan, kita kira 5, boleh lah, kata Myvi okey lah, selesa lah kan. Lepas tu dia termenung. Dah lawat, saya dah pergi booking dah Honda City. Tu saya kata is your choice. That's why when it comes to money management, kita kena bijak, kita kena bertindak, kita kena disiplin. Sebab tu money ni kita tak boleh cakap, kita kena buat. Kita tak boleh cakap saja, tapi kita kena implement, kita kena apply. Sebab tu saya kata hari ni, siapa yang saving dia sikit, try to increase. Siapa yang tak ada saving, try to create saving. Siapa yang tak buat lagi, buat. Okay, alright. Okey, terima kasih Cik Liz. Banyak sebenarnya info-info yang Cik Liz kongsikan, especially terutamanya kita sekarang ni nak menghadapi musim perayaan. Bukan sahaja Raya Aidilfitri, akan datang Raya Haji kan, dengan suasana walaupun PKP tapi still sebelum ni kita masuk ke pasar raya, masuk shopping kompleks, macam-macam sales sampai rambang mata dibuatnya kan. Sampai kadang-kadang dah lupa dah. Tunggu cuti sekolah pula. Tunggu pula. Tunggu dia buka je rentas negeri. Berpusung-pusung. Confirm. Okey. So saya rasa kita dah sampai ke penghujung sesi dan kita dah sampai pukul 4. Jadi sebelum kita akhiri sesi, saya jemput kepada Puan Rina seandainya nak ucapan 2 kata, sepatah 2 kata. Silakan Puan. Assalamualaikum everyone. Sebenarnya tak ada apa nak cakap, tapi saya terima kasih dengan Cik Liz untuk mengingatkan kami semua, because kita semua di tabung haji sangat bersyukur kerana di luar sana 800,000 orang telah kehilangan pekerjaan semenjak pandemik COVID-19, tapi kita di tabung haji masih ada pekerjaan, masih ada gaji bulanan, ada increment, ada bonus pula tulis. Dan saya rasa kita semua patut bersyukur kerana as what Amal Shakir mentioned just now, is that kalau kita lebih bersyukur, Allah akan bagi lebih kepada kita. Jadi sebenarnya kita kena look down and also sentiasa melihat kepada mereka-mereka yang tidak ada. Dan dengan cara itu saja kita boleh bersyukur sebenarnya. Kerana kalau kita melihat kepada milenial, kita memang forever tak bersyukur.
Ya, jadi kita haruslah refleksi diri terutama di bulan Ramadan ini supaya segala rezeki kita adalah barakah, supaya kita akan sentiasa, segala gaji kita akan sentiasa cukup. Itu mesej saya kepada semua warga tabung haji. Ada 100 lebih sekarang ni mendengarkan dari semua cawangan, banyak cawangan juga ni saya tengok. Jadi kepada semua saya ucapkan selamat Raya Aidilfitri lah. Ambil kesempatan ni minggu depan lagi kan. Dan kita pun Jabatan Budak Insan tak ada program lagi minggu depan. Jadi kita tak ada sesi online lagi. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan semua beraya di rumah, take care of yourself. Sebab kalau anda COVID, kita juga akan susah sama-sama. Ya. Jadi all the best semua. Thank you Liz. Thank you Khairul. For organising for bawa Puan Liz ke tabung haji. Sahabat lama Marina. Boleh kita gambar Farina? Alright, okey, boleh. Boleh on the video semua bagi kita tengok muka yang handsome dan cantik tu. Saya pun ada SOP juga, kena ambil gambar hantar kat corporate com. Oh ya, okey. Okey. Masjid Tanah pun ada. Nampak tu. Okay, thank you. Boleh on kamera. Action ni pakai ni apa semua? Okay. 1, 2, 3. Thank you so much. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih ucapkan kepada semua atas Selamat ucapan Raya. untuk tadi. Selamat Raya. Pejabat wilayah ada beberapa orang kat sini ni. Maaf kalau silap. Bagus. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Mudah-mudahan selamat terus berpuasa, selamat berbuka petang ni. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Pejabat negeri wilayah tu nampak tu. Okey, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Okey, sebelum tu suka untuk saya ingatkan untuk sama-sama kita isi feedback form yang kita dah attach dalam chat room. Okey, dan kemudian terima kasih sekali lagi atas kerjasama semua dan partisipasi. Mudah-mudahan untuk sesi yang akan datang kita akan maklumkan kemudianlah insya-Allah. Selamat meneruskan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar ke?
Ha.